Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, InsyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan saya pun bukan seorang yang pakar dalam bidang kulineri ni. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun buat bisnes sorang-sorang, run bisnes saya sorang-sorang. Saya lah tukang jom beli barang, saya lah tukang jom COD, saya lah tukang jom membuat, dan saya juga tukang jom menjual kepada customer. Saya juga yang jaga account company dululah. Sekarang ni alhamdulillah, saya kata saya tak mampu dah. Saya tidak mampu nak hadap ataupun nak saya kata saya gunakan tenaga saya sorang-sorang. Kalau saya nak grow saya punya bisnes, tidak mampu. Dan saya kena ada tim untuk kata bersama dengan saya untuk saya nak grow lagi jauh saya punya bisnes. So alhamdulillah sekarang saya dah ada tim untuk yang handle banyak benda. Okay. So tapi sekarang saya stay pergi COD juga lah. Sebab saya, yalah, kita daripada dulu lagi pergi COD. Dan saya suka kata saya suka direct kepada customer. Saya suka pergi kata pergi COD. Itu saya lah. Dan saya bagi tahu dekat tim saya, tak apalah, saya pergi COD. Saya tak pakai runner. Memang sebelum ni saya pakai runner, tapi sekarang ni bila saya fokus kepada apa yang saya nak buat, so saya sempatlah pergi COD apa semua. So kalau sebab saya tak suka duduk dia je. Saya tak suka. Saya suka buat kerja. Sebab kalau duduk dia je jadi ngantuk, jadi kita tak bertenaga. So saya suka benda-benda yang lagu tu. Dan saya suka benda-benda yang mencabar, benda lasak. Itu saya lah. Okay, so untuk pagi ni ramai yang sebenarnya yang nak tahu, yang keliru mengenai jenis-jenis ganda ni. Perlu ke saya tahu ganda ni? Sebab ganda ni adalah ganda Jepun. So sebelum saya explain dekat you all one by one, okay, so you all type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Clear ke tak untuk live pagi ni? Semoga apa yang saya share ni dapat kata something yang you all boleh pelajari, benda yang baru dan you all praktikkan. Yang mana yang baru nak start kata nak belajar dalam dunia bakery ni, baru nak belajar dalam bisnes bakery ni. So you all ambil benda tu dan manfaatkan untuk you all, supaya benda ni bermanfaat dekat you all semua, InsyaAllah. Alright, you all type kat komen dulu, clear ke tak saya punya lah untuk pagi ni? Pagi panas lah. Kota Baru ni panas. Cuaca di Kota Baru panas. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So ni kek saya yang semalam saya buat dalam premium. So you all boleh gunakan benda ni, manfaatkan. Dan ilmu yang saya bagi ni you all kata gunakan sebaik mungkin. Sebab saya dah telah olah banyak dah benda untuk nak jadikan kek yang saya buat ni. Saya tak nak kek saya bantat, saya tak nak kek saya problem. So saya dah olah dah benda tu. Saya dah bagi kata, saya dah apa yang saya buat ni, ini yang saya share dekat you all. Dan benda ni benda yang berpanjangan, you all boleh gunakan dekat you all punya kek you all. Nak hasilkan untuk kek ni, you all boleh kata, boleh dalam masa sama you all buat benda ni dan gunakan sebaik mungkin untuk nak buat dessert ke. Okay, so kek ni versi bakar memang versi bakar. So you all tengoklah kemenjadian dia. You all jangan bimbang. Kek bila kita hasilkan dia, kita tahu cara dia. So memang dia akan kata bila kita potong dia,
dia moist dia tu lain tau dok. Sebab yang kalau macam saya lebih sukakan pakai bahan-bahan yang simple. Saya tak suka bahan-bahan yang complicated, bahan-bahan yang merumitkan. Bila merumitkan akan menyebabkan kita kata keliru tau dah. Kita keliru benda tu. Aku boleh ni okey ke dak? Ni okey ke dak? So benda ni saya nak you all jelas apa yang saya explain untuk pagi ni deh. Sebab bila kata walaupun kek biasa-biasa pun ramai sangat yang tak jadi. Macam yang hari tu berlaku dekat kek bodoh tu, saya bagi kata saya dah tunjuk dekat you all one by one. Itu one by one. Saya tunjuk one by one. Saya tunjuk dekat you all secara live. Saya tunjuk dekat you all secara live. Saya tunjuk kek bodoh tu, tapi saya buat versi yang eksklusif. So bila saya tunjuk dekat you all secara live dan you all tengok saya buat masukkan benda-benda tu, tapi kenapa you all buat tidak menjadi? Itu you all tengok secara live. Tahu dok? So benda ni you all kena, kalau you all orang nak percaya ataupun orang nak ambil resepi kita tu, bukan calang-calang tau dok. Bukan calang-calang orang nak percaya dengan kita. No. Tambah-tambah orang luar, orang tak kenal kita ni. Orang you all tak kenal saya. You all ambil masa berapa lama you all nak ambil resepi saya? You all ambil kata berapa lama you all nak masuk saya punya PJJ? Tahu tak? Sebab itulah kita kena sentiasa konsisten. Apa yang kita buat konsisten. Sebab apa? Sebab kita nak bagi trust, nak bagi percaya. Dan percayalah, saya keluarkan satu hari tu sampai 2 hari. Dah habis sold out dah saya punya loyang tu, memang sold out. So usah ditanya loyang yang macam ni sebab dah habis. Saya pun terpaksa refund balik. Ramai yang payment tetapi dah sold out. Tahu tak? Sebab apa? Sebab bila orang dah trust dengan kita, ya Allah, memang super, memang cukup luar biasa. Yang you all kata, weh, aku ingat aku tak ada orang nak beli. Rupa-rupanya ramai gila yang nak beli, ramai gila yang nak dibantu. Tahu tak? So benda ni you all kena tahu proses dia. You all kena tahu macam mana proses untuk kita nak buat something supaya benda tu tidak cukup stok. Kita kena buat benda tu biar tak cukup stok, jangan buat lebih. Biar tak cukup stok. Konsep dia buat bisnes ni biar tak cukup, jangan lebih. Tahu? Biar tak cukup, jangan lebih. Itulah yang kata saya pegang dia. Dan you all kena, kalau apa perasaan you all bila mana you all kata you all buat something, you all buat bisnes. Contohlah you all bisnes, okey, you all buat bisnes, okey. Contohlah you all kek ni kan. Okey, hari ni aku buat 5 biji. Contohlah ni dek. Hari ni aku nak buat 5 biji lah. Aku nak try lah buat bisnes kecil-kecil ni. So you all buat 5 biji. Lepas pada tu you all buat 5 biji, you all tengok permintaan orang. Contohlah hari tu you all buat 5 biji, tetapi orang yang nak adalah 8 biji. Permintaan 8 biji, 3 biji tak cukup. Of course you all akan semangat, esok aku nak buat lagi lah. Yalah dok. So you all jangan permulaan bila mana you all tengok lagu tu, you all tengok okey permintaan di luar jangkaan. You all buat 5 biji, tengok 8 biji. So 3 biji tak cukup. Jalan dok. Bila 3 biji tak cukup, of course you all lebih semangat nak buat. Sebab apa? Sebab tak cukup. Sebab itulah saya kata konsep dia biar tak cukup, jangan lebih. You all nak buat bisnes, biar tak cukup, jangan lebih. Macam mana kita nak buat biar tak cukup? Masalah ni saya buat sikit dah, tetapi orang tak beli produk saya. Kenapa? Yang pertama, adakah you all pamerkan you all punya bisnes you all? Saya nak tanya you all buat bisnes kat rumah. You all buat kat rumah, macam mana you all buat bisnes? Adakah you all pamerkan you all punya bisnes you all, produk you all? Macam mana you all pamerkan benda tu? Macam mana you all nak suruh orang kenal, orang tahu yang hari ni aku buat kek ni 5 biji? Mestilah kita nak orang gerak kita punya produk kita ni. Of course kita kena banyakkan posting.
Kita kena sentiasa bagi orang nampak. Ni nak suruh tunggu bulan jatuh ke riba, nak suruh customer datang. Memang tak lah. Sebab apa? Sebab kita tidak buat tindakan. Tak buat. Apa telah lagi buat tu benda tu secara konsisten? Apa telah lagi? Now, so pastikan you all kena buat secara konsisten. Tak kira lah, kalau mana you all join saya punya PJ semalam, saya dah bagi task dekat you all. Cabar diri you all buat benda yang tak pernah you all buat. Sebab apa? Ada sebab. Sebab tu sangat besar dekat you all. Apa yang menyebabkan, apa yang you all saya cabar semalam dalam grup premium. So, saya nak you all buktikan benda tu. Sebab apa? Sebab you all akan belajar pengalaman yang baru. Pengalaman yang tak pernah you all buat dalam hidup you all. You all akan tengok nanti macam mana dia punya peningkatan, terutamanya keyakinan, keberanian kita. Itu yang paling penting. Kita tak berani, kita tak yakin, macam mana kita nak berdepan dengan ramai orang. Itu orang biasa. Itu orang biasa. Orang biasa baru kita tak yakin. Apa telah lagi Puan Sri, Tan Sri, Datuk, Dating, segala mak nikah tu. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang-orang yang berpangkat? Kalau kita tak yakin, dengan orang biasa-biasa pun kita tak yakin, macam mana? Kita kena ada keyakinan, keberanian. Barulah kita boleh hadap benda-benda untuk next lagi. Sebab itulah permulaan saya ajar, okey, saya bagi task. Cabar diri. Cabar diri buat. Bukan senyap je. You all masuk kelas senyap je. So macam mana you all nak tengok diri you all tu di tahap yang macam mana? Apa yang saya cabar you all itu dapat impact dekat you all, bukan dekat saya. It's up to you. You all rasa benda tu terbaik, you all rasa tak apalah aku masuk kelas, just aku nak dapat ilmu. Tapi dalam masa sama you all kena cabar diri. Kena cabar diri, buat tindakan. Sebab tindakan itulah yang akan merubah segalanya yang sebelum ni kita tak buat. You akan dapatlah impact dia tu. Dapat. Saya yang paling penting konsisten. Buat konsisten. Okey? Selamat pagi Nori, selamat pagi. Alright? Itu orang kata task semalam saya bagi. So, you all rasa benda tu ramai yang join semalam saya punya premium. Dan Alhamdulillah ramai yang nak saya bantu you all. InsyaAllah saya akan bantu you all buat sampai jadi. Dan banyak dah kata you all pandai buat kek. Saya ajar you all pandai buat kek. Tetapi saya kena create satu platform yang mana saya kena ajar juga you all macam mana you all nak tarik pelanggan. Saya kena ajar juga you all. Sebab apa? Sebab kalau you all pandai buat kek tapi you all tak pandai nak tarik pelanggan, tak jadi juga. You all kena pandai semua. You all kena pandai. Kalau tidak memang out. Memang tak ke mana, tahu tak? You all gilah belajar. You all gilah belajar kelas mana-mana pun. You all pergi belajar hands on ke gapo ke. You all perfect setengah mana pun kek you all. Tapi kalau you all tidak pandai nak tarik pelanggan, memang tak tahu apa-apa. Sebab itulah saya akan selitkan, tahu tak? Sebab saya nampak apa yang you all kata you all berlaku masalah, tahu tak? You all kata masalah yang berlaku dekat you all lah. Belik dah ayah aku ni. Masalah yang berlaku dekat you all. Sebagaimana saya berlaku sebelum ni lah. Okay? So, benda tu kata saya akan cuba selesaikan masalah you all. Saya akan cuba tangani ataupun bagi yang terbaik dekat you all. Suggestion tu, suggestion ni. Sebab saya nak you all try. You all try, tahu tak? Benda yang you all bila kita buat sore-sore ni berbeza, tahu tak? You all buat sore-sore dengan you all ada orang yang bantu you all. Of course lah, yang dapat jadi orang kata meringankan beban kita sebab orang ada bantu kita. Sama lah juga you all buat sore-sore bisnes sore-sore dengan you all buat bisnes dalam grup you all. Lagu mana? Of course lah, bila kita duduk dalam grup, banyak idea yang mari. Orang tu kata ni, orang kata ni, orang tu kata ni, orang kata ni. Sebab itulah kita kena ada grup
yang boleh bagi semangat dekat kita, yang boleh bagi idea. Bukan grup membawang. Grup membawang tu buang masa. Baik je left grup je lah. Left grup je. Buang masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kek maba jelita dia. Itu kek maba jelita. Nori, saya dah cuba resepi Nori. Saya jadi alam. Dululah. Ke dia, Noris. Thank you, Noris. Ke dia? Lawyer saya apa kat luar ada jual ke? Yang tu memang jarang lah. Sebab yang tu pun saya order. Saya tidak tahulah yang kalau macam saya sebab saya kata saya tahu mana yang saya nak tuju benda tu. Tu pun saya order lama kot. Saya order lama dah benda tu dan alhamdulillah tak sampai 2 hari saya dah habiskan benda tu. Dan ada yang buat payment, saya terpaksa refund balik deh. Saya minta maaf banyak-banyak. Yang mana tak ada lah yang tu saya minta maaf banyak-banyak, memang tak ada dah, memang tutup dah, out dah. Okey. Okey. Uish, malam lambat weh nak buat kek tu, nampak. Gitu kek, tapi ya Allah, mencabar jugalah, mencabar. Sebab apa? Sebab ukiran dia buat bisnes ni, terutamanya bakery ni, seni tau dah. Seni tu mahal. Seni tu yang membezakan harga. Seni tu yang membezakan value yang kita tunjuk tu. Lain. Lain dia. Berbeza sangat-sangat. Kekemasan, lagu mana cara kita nak mencorakkan supaya kek kita tu nampak lebih menggiurkan, menyelerakan. Macam kata benda-benda lagu tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapar weh. Tak makan ke sekarang lagi ni. Semalam saya habis lah, saya minum air 2 gelas. Lepas tu kejap saya rasa lapar sikit. Saya pun makan roti lepas tu tidur. Akak dah cuba kek marble coklat resepi Nori. Alhamdulillah menjadi anak-anak cakap lembut and moist. Alhamdulillah. Okey. You all nak try resepi yang saya tunjuk dekat you all. Ingat senang. Ingat tengok-tengok tu terus nak mencuba. No lah. No. You all mestilah ambil masa juga. Sebab apa? Sebab nanti lah mungkin aku buat lah mungkin tak jadi lah mungkin. Aku buat tahu tak? Sebab tu lah saya sentiasa tunjuk testimoni. Saya sentiasa tunjuk feedback. Saya sentiasa buat live. Sebab saya nak tunjuk dekat you all. Dengan buat live ni, everything macam-macam boleh berlaku, tahu tak? Macam-macam. Secara tak sedar dengan tak sedar. Kata sedar dan tak sedar aja. Buat live ni. Kalau makcik masa muda dapat semangat gini dari Nori, sedap nego ni dah tua dah. Okey, salam Nori, baru masuk ni. Semalam saya dah try buat kek coklat Indulgence. Memang sedap sangat, alhamdulillah menjadi, tapi dekornya belum kemas. Tak apa. Okey dah, you all mencuba tu bermakna you all dah ambil take action, tahu dah. So benda ni you all cuma kekemasan tu you all kena praktis lah. Dia tak boleh nak lari doktor, dia kena praktis, sentiasa praktis insya-Allah. Benda tu menjadi. Dia kena gini deh. Kalau macam contohlah you all kena tahu macam topi coklat tu, sebab apa saya bagi 2, kenapa tak bagi 1? Sebab apa? Sebab in that case kalau emergency contohlah time tu lah nak buat order, time tu lah you all nak buat. Kalau menggunakan yang biasa tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab yang tu dia lambat nak kerang. Lambat sikit tau dah. Sebab dia cair. So, cara yang cepat adalah you all kena gunakan yang premium ataupun coklat ganache. Sebab bila coklat ganache ni, dia akan sharp molek. Kek kita akan sharp molek tau dah. Itu kelebihan coklat ganache lah. Tapi, kek coklat ganache ni, dia mahal sikit lah berbanding dengan kek yang biasa. Dia lain sikit. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noris brownies world tak ada lah, ada. Stay ada. Cuma saya kata saya stay ada. Ada je orang order, tak ada masalah. Walaupun saya tak kata tidak bagi tahu, tapi dia stay run juga. Okey. So mungkin kata saya akan upgrade dia lah, sebab saya akan nak buat lain sikit Saya nak buat lain sikit. Sebab itulah saya kata saya
Saya buat benda tu, so saya tahu, okey, apa yang patut aku improve. Oh, lagu ni, aku buat lagu ni. So, situlah kita nampak, oh, aku kena improve gini. Tapi, saya stay run juga. Saya stay buat juga. Kalau you all tengok saya lagu ni, tapi saya stay buat kek juga. Saya stay deco kek. Saya stay benda tu. Kalau saya tak buat benda tu, tak mana nak dapat duitnya. Saya kena buat juga. Cuma saya create something yang new, kata new teknologi lah, dok. Selaras dengan teknologi sekarang. Macam mana kita nak buat bisnes lah. Saya, kalau you tanya saya tak pergi menjaja ke? Memang tak pergi lah. Saya tak pergi dah menjaja lama dah tak pergi nya. Memang tahun ni tak silap saya tak pergi langsung tahun ni. Tak pergi langsung. Tim saya je turun. Tu pun baru kata sebulan 2 gitu je. Sebab berlaku COVID-19 hari tu bulan 3. So memang tak pergi dah menjaja. Sebab kita nak jaga keselamatan diri juga. Okay, so banyak benda yang saya buat, saya improve dia. Dan Alhamdulillah memang kata duduk kat rumah pun kita boleh jana pendapatan lebih daripada tu. Tahu tak? Kalau you all nak duduk kat rumah, you all dapat 10,000, 5,000 lah, 5,000, ataupun you all nak pergi menjaja dapat 5,000. Pilihan di mana? You all, okay ni, you all duduk di rumah dapat 5,000. You all duduk di rumah, walaupun duduk kat rumah, you all dapat 5,000. You all jana pendapatan 5,000. You all pergi menjaja, you all dapat 5,000. Mana you all pilih? Kalau macam saya, of course lah saya duduk kat rumah. Sebab benda yang sama. Ni kalau pergi menjaja, saya pergi pagi letih tau dah. Letih juga. So saya kata ambil pendekatan, saya buat bisnes dekat rumah. Tapi saya nak buktikan dekat you all, walaupun duduk kat rumah, kita boleh jana pendapatan lebih daripada 5 angka sebulan. Sebulan bukan setahun, sebulan. So tak mustahil. Saya pun boleh, insya-Allah you all pun mampu buat benda tu. Alright? Akak dah cabar diri buat kek birthday dah 3 kali buat. Alhamdulillah sedap dah, orang nak order lagi. Nak baiki dekor lagi, comel. You all kata dekor tu kena kemas. Yang paling penting kemas. Kekemasan tu. Memanglah masa you all nak dekor tu terketak-ketak. Tetapi memang daripada terketak-ketak tu lah dia akan jadi ketat sikit. Lama-lama tak ada dah terketak. So gitulah. Alright? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay? So, lain tajuk dah ni. Okay? Asli banyak tajuk. Okay, ramai yang tanya saya, Noris, penting sangat ke tepung ni? Penting sangat ke nak kena tahu tepung ni? Sebab tepung saya tahu, tepung gandum ya. Sebab saya tahu tepung self-raised flour ya. Sebab saya tahu tepung kata tepung naik sendiri ya. Sebab saya tahu tepung superfine je. Yes, sangat penting untuk you all kena tahu tepung. Sebab apa? Tepung menjadi kata main peranan untuk nak jadikan kata salah satu sebab kalau you all salah tepung akan menyebabkan kek you all tidak menjadi. Okay, so you all kena pastikan tepung tu sangat penting, pemilihan tepung. Andai katalah kalau macam saya, okay, saya kalau you all tengok resepi saya hanya menggunakan tepung gandum saja. Ada sebablah kenapa saya menggunakan tepung gandum. Sebab benda tu saya bagi tahu dah. Sebab dia mampu milik dan boleh beli di mana-mana. Okey, andai katalah you all nak buat malam. You all nak buat malam, kedai bakery dah tutup. Macam mana you all nak buat? Tahu tak? Sebab you all sebelum ni you all guna tepung naik sendiri. You all guna tepung superfine atau tepung yang tidak ada di kedai runcit. So benda ni akan memudahkan you all, memudahkan you all untuk you all nak beli walaupun duduk kata malam pun you all boleh beli kat kedai runcit. Sebab kat kedai runcit ada masakan tidak ada tepung gandum. Dah. Sebab itulah salah satu sebab kenapa resepi-resepi saya yang telah saya share dekat you all selain pada spice meat tu, itu semua saya gunakan tepung gandum. Saya tidak gunakan tepung naik sendiri, tepung self-raised flour, no. So you all boleh dapatkan tepung-tepung tu di kedai runcit je. Okay. Dan tepung tu sangat memainkan peranan. Kalau you tanya, okay, tepung tu ada banyak jenis, tepung tu ada banyak brand. Boleh kau saya nak pakai brand ni? Asalkan nama dia tepung gandum. Itu tepung gandum deh. Bukan tepung
self raising flour, tepung naik sendiri, tepung super fine, tepung custard. No, tak sama. Itu tak sama. Asalkan nama dia, kalau bagi saya dah try semua dah. Saya dah try dah tepung-tepung gandum yang ada. Saya dah try dah. Dan Alhamdulillah overall menjadi. Yang membezakan dia adalah harga tepung dan jenis ataupun brand tepung tu. Itu je. Okay? So kalau you all, ada katalah you all nak, aku nak yang berkualiti sikit. Okay, bila berkualiti sikit, of course lah you all kena beli tepung yang harga RM2.5. Takkanlah you all nak beli tepung yang harga RM1.3, Cak Lili tu. Sedangkan kata you all, bila you all, kalau you all ada Cak Lili pun boleh guna, tak ada masalah. Cak Lili pun Cak Lili lah, boleh guna. You all jangan bimbang, tepung aku beli tepung murah, tak boleh guna lah, mungkin tak jadi. No, jadi. Kalau ikut step yang betul, insya-Allah jadi. Masalahnya, orang buat lagu tu, dia buat lagu ni, orang buat lagu ni, itu sebab tak jadi. Itu sebab tak jadi. So pastikan you all trust the process dan follow je. Kalau resepi saya hot tu je. Tak payah duduk kata saya tunjuk dekat you all. Okey, tepung ganda saya guna. Ada pula tanya, kalau saya guna apa tu? Saya suka buat kek guna tepung cak sahu. Okey juga. Cak sahu pun, cak wah kau ikutlah cak gapo pun. Okey. So, ada orang tanya saya pula. Okey, kalau saya ni nak pakai tepung naik sendiri, boleh ke? Kalau saya ni nak pakai tepung self-raising flour, boleh ke? Itu boleh. Cuma okey, contohlah, okey, you all nak follow resepi saya. You all nak ambil resepi saya. You all dah ambil resepi saya. Lepas tu, you all fikir secara logik lah kan. Resepi saya guna tepung gandum. Kalau you all guna tepung self-raising flour ataupun tepung naik sendiri, tepung tu sudah dimasukkan baking powder dan sodium bikarbonat. So, macam mana you all nak asingkan benda tu? You all nak asing satu-satu tepung kau kan? Kalau fikir secara logik lah. Sebab apa? Sebab dalam tu dah ada dah, komplit dah. Komplit. Melainkan kalau you all ambil resepi orang lain yang gunakan self-raising flour ataupun tepung naik sendiri. Jalan dah. Benda tu you all kata, saya kata bila saya tunjuk okey, pakai tepung gandum. Tapi you all kata, you all gagah juga nak guna. Saya nak guna tepung naik sendiri. Macam mana? Kawan saya cakap tepung Cak Lili sedap buat kuih talam. Saya pun suruh nak buat kuih talam ni. Mak saya kata, marilah kita buat kuih talam. Sedap juga ni kuih talam ni. Cak Lili tu Cak murah lah, Asia 35 sen tu. Boleh juga. Asalkan tepung. You all ambil masalah lah ni tu. You all ambil resepi saya. You all ambil okey, resepi saya tepung gandum je. Tak kira lah you all tengok resepi saya red velvet ke, marble butter ke, kek prune ke, kek cottage cheese dia lain sikit sebab saya guna super fine. Kalau you all nak guna tepung gandum pun boleh. Pastikan ayak dulu. You all nak ayak ke nak tak ayak? Kalau you all nak tak ayak, you all pakai super fine. Tetapi kek ni kalau you all gunakan tepung super fine, yes jadi. Tetapi terlampau gebu sangat. Terutamanya kalau kek kalau buat kek carrot tu, memang gebu yang amat lah. You all nak potong pun tak ada. Tahu tak? Nak potong pun tak ada lah. Mana kek ni? Jadi habuk saja. Tahu? Sebab tu lah dia ada. Kalau contohnya you all nak gunakan super fine tu boleh. Cuma tengok kek lah. Dan pastikan you all kena campur juga dengan tepung gandum. Dia tak boleh nak lari dah. Sebab saya dah try dah. Bila saya kata overall saya gunakan super fine. Sebab super fine ni tepung yang paling halus. Bila tepung yang paling halus, kalau kita buat tu benda tu terlampau over, dia akan lembek. Sebagaimana saya bagi tahu semalam. Okey, kalau you all buat over sangat jadi lembek, jadi berair. So kalau you all buat gitu menggunakan super fine, kek kita lembut sangat, gebu sangat, dan kita bila potong berderai tahu tak? Kita nak makan pun habis. Nak aku atas meja tu penuh dengan abuk-abuk. Bukan dia. So benda tu you all kena tahulah benda tu. Konsep tu supaya kek kita ni jadi dengan elok. Alright?
Wih, banyaknya nak ni dah dapat tepung Royal Muffin Mix tu Noris. Nampak sangat tengok tu effort tu nak cari. You tanya saya Noris, saya nak nak belajar Swiss roll. Sabarlah. Saya akan ajar you all. Tak berbimbang. Saya dah bagi tunjuk dekat you all, okay? You all jadi semangat berkobar-kobar nak belajar Swiss roll. InsyaAllah nanti saya akan tunjuk dekat you all. Sabar. One by one. Trust the process. Sabar deh. Sabar. Sabar lu. Untuk nak belajar Swiss roll, InsyaAllah saya akan tunjuk dekat you all. Tetapi untuk kali ni saya guna juga. Saya tak guna Royal Muffin Mix Saya tak guna Nova untuk Royal Muffin Mix. Royal Muffin Mix pula dah. Swiss roll. Untuk kali ni saya akan gunakan tepung gandum je. Okey? Tapi tepung gandum macam hari tu saya tunjuk dekat you all yang saya gulung tu Swiss roll tu, kek gulung tu, yang tu pakai tepung gandum je. Pakai tepung gandum je. Kita ada kata solution dia macam mana nak bagi moist kek kita. Dia senang je. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nori. Dah lama akak follow lah Nori. Baru semalam dapat join grup PJJ. See? You all tengok saya dah lama kot. Kalau macam saya ni culah tahu tak. Saya ni masuk buat hari ni buat live lah. Esok malam lah. Sebab tak ada orang tengok. Boring. You kalau nak buat live ni dia kena banyak bersabar. Memanglah you all tengok permulaan, you all tak boleh nak expect benda tu orang nak tengok sampai 1,000 sampai 2,000 sampai banyak. Memang impossible lah mula-mula. Tapi bila you all buat rutin harian, you all buat live setiap hari, InsyaAllah seorang, dua orang, bertambah pula 5, bertambah pula 10, 50, 100. Tahu tak? Benda tu gitu. Ambil masa lah. Ambil masa. Kena banyak sabar. Itu je konsep dia. Banyak sabar. Buat konsisten. Itu je. Kalau you tanya saya, apa yang Noris buat untuk nak naikkan sale, untuk nak dapatkan customer, apa yang saya buat adalah konsisten. Konsisten. Itu kunci dia. Itu kunci dia yang ramai gila orang tak boleh nak sabar dengan konsisten tu. Tak boleh. Konsisten. Buat konsisten. InsyaAllah impact dia tu memang cukup luar biasa. Support sangat-sangat. Okay. Esok nak buat kek birthday anak perempuan saya 6 tahun. Bolehlah tengok dekor kek Hello Kitty by Nori tu. Yang tu memang lambat tu. Tapi you boleh buat, tak ada masalah. Yang tu memang saya guna buttercream. Hiasan buttercream. Tapi coating kek tu ataupun hiasan kek tu saya guna fresh cream. Yang tu you all boleh buat. You all boleh gunakan edible image pun boleh. You all nak kata you all print benda tu, you all banyak benda tahu tak boleh guna benda tu. You all boleh print gambar tu pun boleh. You all guna edible image pun boleh. Kalau you all jenis orang yang tak berapa nak berseni, dia tak jadi mana Hello Kitty tu. You all kena ada cara dia lah nak suruh jadi comel Hello Kitty tu. Lama juga tu. Lama gila. Lama nak boleh siap. Tapi dia lama-lama kita buat mentah pula. Gitu. Mula-mula tu memang lama. Saya pun guna tepung gandum je. Buat kek Alhamdulillah jadi je. Nak tanya kalau guna tepung biasa kena campur penaik ke? Yes. Kalau you all gunakan tepung gandum biasa, you all kena diwajibkan pakai tepung nak dah. Sebut penaik ataupun baking powder. You all kena masukkan baking powder supaya kek kita tu naik dengan comel lah. Kalau tidak tak letak baking powder, macam mana nak naik? Macam mana nak naik kata kek kita tu? Okay? So you all kena pastikan letak baking powder. Kena letak. Kalau macam contohlah, kalau kek yang tak melibat, ada juga kek yang tak melibatkan baking powder. Contohlah, ada setengah orang tu dia tak boleh. Dia Alhamdulillah dia alah atau dia Alhamdulillah dia tak boleh dengan baking powder. Sebab dia ada kata penyakit lah. Dia tak boleh kalau makan ataupun benda yang ada baking powder, dia gastrik, dia kata sakit, dia demam apa semualah. Ada orang gitu saya pergi menjaji ada jenis orang gitu. Saya ni tak makan kek ni. Biar dia puak
Duk makan tak makan kek ni. Buat. Tahu tak? So, ada. So, apa yang kalau macam contohlah orang tu dia tak makan sebut tak makan benda yang ada baking powder tu, you all boleh buat pilihan yang lain. Contohlah you all boleh buat brownies tak payah letak pun baking powder sebab dia kek yang batak tau dah brownies ni. Tapi dia sedap. Sebab apa? Sebab kita masukkan coklat yang premium. Itu sebab selain pada tu juga you all boleh buat cotton cheese pun tanpa menggunakan baking powder juga. Selain hot tu memang kena pakai baking powder. Kena pakai. Kalau you nak buat tanpa baking powder, kek yang macam tu lah. Okey. Salam Nori nak tanya apa beza tepung superfine dan tepung naik sendiri? Biasanya tepung ni digunakan untuk kek apa ya? Okey, untuk superfine itu tepung tu dia tepung juga. Dia tepung gandum juga. Cuma tepung gandum yang paling halus. Yang paling halus yang tak payah hayuk dah. Tepung superfine tak payah hayuk. Biasa orang buat kalau guna tepung gandum dia akan hayuk Tapi kalau superfine, kalau you all hayuk lagi kecairan lah tu. Sebab apa? Sebab tepung gandum pun sekilo pun RM3.30 dah, lebih kurang 1 kilo RM3 lebih dah. 1 kilo superfine. So tepung tu tepung yang paling halus dan high quality lah. Ramai yang orang guna benda tu, tetapi ramai yang tidak tahu cara nak menggunakan kata tepung superfine ni. Sebab apa? Sebab tepung superfine walaupun tepung yang paling halus, tetapi dia tidak ada baking powder ataupun serbuk penaik di dalam tu. So you all kena masukkan serbuk penaik di dalam itu superfine tu. Tetapi berbeza dengan tepung naik sendiri. Sebab apa? Sebab tepung naik sendiri yang dibeli kat kedai tu, yang telah dimasukkan apa tu? Tepung ataupun serbuk penaik. Dalam tu dia ada siap-siap dah. Dia itu yang bezanya superfine dengan tepung naik sendiri. Dan untuk nak gunakan tu mana-mana kek pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau bagi saya tidak suka gunakan overall superfine. Sebab apa? Sebab nanti kek kita terlampau gebu sangat. Sebab kita dah tahu dah macam mana teknik untuk kita nak hasilkan kek yang moist. So kalau kita letak superfine tu, memang kek kita terlampau gebu. So cara untuk nak mengelakkan kek kita terlampau gebu dan bila kita potong berderai, okey, so kita kena pastikan masukkan ataupun campurkan dengan tepung gandum juga. Kena campurkan juga dengan tepung gandum. So barulah kek kita tu tidak terlampau gebu sangat, lembut, dia moist. Dia lain konsep dia moist dengan gebu dia lain. So kata saya tak nak terlampau gebu sangat, lembut sangat tahu tak. Kalau macam sponge meat tu dia lembut dia lembut. Tapi lembut dia pun kalau you potong dia tak adalah tanpa berderai begitu. Biasanya kalau berderai sangat tu, you all biasa kalau kek lagu tu bila melibatkan butter ataupun mozzarella. Itu deh. You all kena tahu jugalah perbezaan mana yang you all nak guna buttercup ataupun you all nak guna margarine. Kena tahu juga tu. Alright? Tepung superfine tu yang baker choice ke? Kalau macam kat kedai tak ada lah dia tepung. Dia kalau macam kat kedai tu dia beli sogoni tu dia akan packing sekilo-sekilo gitulah. Ada dia tulis tepung superfine. Tapi ada rasa ada jugalah yang brand. Dia tengok jugalah brand-brand pun ada juga. Tapi saya tak tahu. Yang ni biasa kalau macam superfine saya beli yang kilo-kilo gitu je. Tak ada dalam kotak-kotak yang brand baker tak ada. Tepung superfine tak kena ayuk ke? Tak kena, tak payah sebab tepung tu tepung yang paling halus. Okey. Assalamualaikum Nori. Dia Maida Shock tengok ceria selalu. Thank you very much for tip Raka. Maaf baru masuk duduk kat klinik temu janji dengan doktor. Betul tu kalau dia resepi Nori bagi tu ikut je lah. Saya tak tahulah. You all kata itu yang saya buat. Itu yang saya buat, itu yang saya hasilkan. Kalau ikut banyak gila lagi beribu tahu tak? Beribu-ribu kek ni, jenis kek ni. Tapi kenapa pilihan itu yang menjadi pujaan saya punya PJJ saya? Sebab apa? Sebab PJJ yang saya hasilkan itu adalah hasil pengalaman saya. Macam mana saya pergi menjaja, itu yang saya masukkan. Dan kek-kek tu memang itu yang saya buat.
Itu yang saya buat. Saya kata saya nak you all tak payah duk cari kek-kek yang lain untuk you all nak dapatkan customer. Sebab kek yang saya tunjuk dekat you all dalam PJJ tu, itu is the best dah. You all tak perlu dah nak kata nak rusi nak cari pilihan yang lain. Tak perlu. Cuma apa yang perlu kita buat adalah you all kena kata bagi more kreatif untuk you all nak hasilkan benda yang lain daripada lain. Contoh lain macam yang semalam saya tunjuk dekat you all, kata kek tu kek daripada marble juga, cuma saya buat lebih advance lah. Dan advance of course benda tu lebih memerlukan seni, tak? Seni tangan ni sangat penting. Sebab bila ada seni, everything harga pun lain, dekorasi pun lain, packaging pun lain. Tak? So benda ni you all kena tahu. Kena tahu dah, wajib tahu benda ni supaya kita ni biar buat benda tu biar berseni. Macam mana nak hasilkan seorang seni tu? Itu kena belajar lah, praktis lah. Praktis. Okay? Guna resepi Norris kena ikut resepi dia lah. Tepung ganda masa. Bukan tepung lain. Saya guna tepung ganda je. Kalau you tanya saya nak boleh ke nak pakai tepung tepung naik sendiri. You all boleh, cuma you all bayangkan macam contoh lah. Okay, saya bagi tahu. Okay, tepung ganda saya guna banyak ni. Sebut penaik tepung sebut baking powder. Baking powder saya guna 1,5 sudu. Contoh 1,5 sudu. You all kalau you all beli tepung naik sendiri, you all nak agak banyak mana? You all nak agak banyak mana? You all nak guna ganda, okey, nak guna ganda, okey, contohlah 200 gram. Okey, aku nak tepung naik sendiri 200 gram. You all rasa kek tu jadi ke tak? Kalau you all guna benda tu. Pilihan di tangan you all. You all boleh try. Okey, you all boleh try. Kalau saya ada jawapan tu. So, it's up to you. You all rasa benda tu is the best untuk you all, so gunalah untuk you all. Kalau you all rasa, aku nak pakai tepung naik sendiri, you all pergi cari resepi orang lain. Ataupun you all nak buat sendiri, you all yang tanggung. Jangan you all mari dekat tim saya buat kek ni tak jadi. Apa yang you all, apa yang akak buat, macam mana akak buat? Saya pakai tepung naik sendiri. Memang nak kena lah. Memang nak kena. Okay? Cream cheese ada tak Norris Hajar? Cream cheese ada. Cream cheese bukan cream cheese yang buat beli kat kedai dia kena lah benda tu. Kalau macam ekonomi saya dah bagi tak saya daripada cheese meleleh tu you all boleh buat cream cheese. Untuk expert pun ada. So sebab itulah you all kena belajar daripada bawah dulu. Trust the process daripada satu level kepada satu level. Alright, you all boleh ambil benda tu. Contoh cream cheese you all boleh ambil resepi yang cheese meleleh tu. Sebelum kita masukkan next level susu apa semua tu, you all boleh gunakan benda tu untuk permulaan. Saya tengok tiap-tiap hari lah Nori. Thank you. Lambat masuk baru pengaji. Nak tanya kalau nak bakar kek pandan tu api kena atas bawah dari awal ke? Letak rak tengah ke? Yes. You all kena pastikan api atas bawah deh. Pastikan api you all ni api atas bawah. Memang kek ni kita kena buat api atas bawah. Kenapa ni saya buat? Api kena wajib atas bawah. Hak ni hanya kata sebagai kata nak you all kata keliru tak? Keliru. Just you all guna hak ni je. Kalau you all guna hak lain-lain ni takut nanti tak okey tak? Ni api atas bawah. Api atas bawah tapi pakai kipas. Yang ni banyak api atas bawah pakai kipas, gapo lagi hak ni. Tahu tak? So pastikan nak selamat you pakai hak ni. Samalah juga hak ni. Nak selamat pakai hak ni. Sama. Konsep dia sama. Pastikan api atas bawah. Kalau macam yang ni, kalau macam ni, dia lain. Hak ni kita kena on. Hak ni api atas, kita kena on. Ni kena manual lah, on. Hak ni dak. Hak ni kita buat terus lah ni api atas bawah. Hak ni pun sama api atas bawah. Lepas tu you kena pastikan ni saya pergi putar nampak ni. Bila kita you kena pastikan eja molek-molek, tahu dak. Ni putar ni masa kita nak akak ni terseleh tu gerak gitu. Gerak gitu. So kita eja sikit. Eja sikit. Pastikan benda ni you kena tahu deh. Dan pastikan rak kita duduk di tengah. Nampak ni? Duduk di tengah-tengah ni nampak
Okey. Tak adalah tinggi sangat. Saya buat kalau macam Milak ni saya buat nombor 2. Saya buat 2. Saya tak buat nombor 3 sebab bila nombor 3 takut nanti atas permukaan takut terlampau masuk sangat. Bila terlampau masuk nanti kek kita akan jadi garing sangat. Itu you kena tahulah. Kalau kek masam manis macam mana nak tahan lama? Kek masam manis ni kena bakar lama tak? Lama ni. Saya tak berapa suka lah kalau kek lagu ni. Lambat tahu duk. Lambat. Dia ada konsep dia lah. Kalau dia nak bagi tahan lama, macam kalau contohlah kek biasa kalau kek macam kek Sarawak sebab apa dia boleh tahan lama? Tengoklah cara dia bakar lagu mana. You kena tengok cara dia bakar lagu mana. Kalau macam kek buah, you kena tengok cara dia kukus macam mana. Kukus pakcik kuk. So masakan kek tu nak tak bertahan lama. Of course dia bertahan lama. So benda tu you kena tahu. Kalau lagi lama bila masuk tu, tapi dengan you kena tengok cek suhu lah. Suhu dia mungkin dia akan kecilkan suhu sebab bila you nak bagi masuk lama, so benda tu you kena tengok, kena ejah. Dan pandai ejah benda tu. Barulah kemenjadian kek kita tu okey dan dia tahan lebih lama lah. Salah Nori nak tanya kek butter boleh ke dia aku guna FC atau BC? BC okey, BC. FC macam tak kena aja. Saya biasa kalau kek butter, kek marble gini saya dekor pakai BC. Patutlah saya buat kek dengan tepung superfine berderai. Kalau nak campurkan superfine dengan tepung gandum, berapa nisbahnya Noris? Dia kena 2 nisbah 1 lah. Contoh lagi ni 200 gram. You all kena letak 100 macam saya biasa kalau 200 gram saya akan letak lebih kurang tepung gandum 125 gram. Gitu. 125 gram, 75 gram superfine. Gitulah. Dia kena lebih. Tepung gandum berbanding superfine. Boleh join premium tak? Boleh WhatsApp ke saya deh. Sekarang tengah promo lagi 30%. 30% saya punya promo PJJ dan you dapat free. Yang ni loyang ni terhad hanya 30 orang aja. Sebab apa terhad? Sebab lawyer tak ada. Lawyer pun habis stok dan saya tidak buka untuk semua nak join. No. Saya ada limit saya. Limit saya untuk kali ni promo hanya 30 orang terawal saja. So, benda ni saya akan launch 25 hari bulan. 25 hari bulan. Lagi 4 hari saya akan launch. So, saya akan kata bila launch tu masa tu you all kata tak tahulah. Kalau dah tutup memang tutup lah. So benda tu you all kena kata peluang tu gunakan sebaik mungkin. Sebab apa? Ilmu tu sangat penting. Ilmu tu you all boleh buat berlipat-lipat kali ganda. Memanglah you kata Allah lalu nak PJJ dia nah. Orang lain PJJ RM10, RM20. Tak apa kak. Sak bimbing. Akak pergi tempat lain. Akak join. Saya tak kisah pun. Saya tidak kisah dan saya tidak halang pun you all join saya punya PJJ. Tapi saya PJJ saya dengan kalau you all bandingkan PJJ saya, you all bahas dengan tim saya, you all bahas dengan saya, silap besar. Sebab apa? Sebab apa perbezaan yang saya tampilkan dekat saya punya PJJ, you all pergi cari PJJ orang lain, ada tak buat live setiap minggu? Ada tak? Ada tak? Macam malam ni, saya akan bagi dekat you all macam mana konten. Kita nak tarik pelanggan, kita kena ada konten. Kita nak tarik pelanggan, kita kena ada konten. Apa konten yang kita patut bagi dekat pelanggan kita ataupun dekat bakal pelanggan kita? Kena ada konten nak buat bisnes ni. Tahu tak? So benda ni saya akan rungkaikan dekat saya punya Zoom. Kalau expert memang Zoom lah. Saya dah minggu lepas saya buat Zoom dah. Minggu ni pun insya-Allah saya akan buat Zoom lagi untuk minggu ni. Dan banyak benda yang saya akan share untuk malam ni. Banyak. Tahu tak? Sebab apa? Sebab saya nak you all belajar. Saya nak you all belajar buat bisnes online sekarang ini. Sebab lah ni pun you all tengok keadaan. Tak boleh dah nak pergi menjaja. Tak boleh dah kata, iyalah kita kena jaga kesihatan. You all jangan jadikan alasan orang tak nak beli. Sebab apa? Sebab you all yang tidak buat benda tu.
You all tidak buat something yang nak bagi orang nampak bisnes kita. Tak buat. Lagu mana orang nak beli? Tak buat ke apa? You all buat. You all buat kek. Lepas tu, you all tak bagi uak-uakan benda tu. Macam mana orang nak beli? Selalu fikir secara logik. Macam mana orang nak beli? You all jangan expect you all buat orang nak beli gerak-gerak. Kalau kita ni, kita sendiri tak tunjuk benda tu. Kita sendiri tidak tunjuk. So macam mana orang nak beli? Impossible orang nak beli. Impossible. Okey, saya Nori nak tanya waktu bila yang sesuai untuk kita nak dekor kek dengan menggunakan coklat premium ya. Misalnya kalau kita nak bubuh ke atas kek coklat tu hari ni dan hari ni juga kita nak bubuh coklat tu boleh. Tapi pastikan akak kena tahu at least 2 jam lah. 2 jam. Sebab apa? Sebab kita nak bagi dia likat comel molek. Sebab apa? Sebab kalau cair dia tak cantik. Tak okey. So akak kena pastikan biar dia punya tu sejuk molek. Sejuk baru kita letak dekor kaki. Walaupun hari ni sebab tu lah kalau emergency boleh guna lah. Topping premium tu boleh guna. Tak ada masalah. Saya pun guna. Saya tunjuk dekat you all. Saya buat tu. Cuma saya buat lebih sikit lah. Saya buat lebih sebab saya nak bagi pekat sikit. Sebab kita emergency kot saya nak tunjuk. Takkanlah you all nanti dulu lah sejak dia. Saya tengah buat live. Saya tengah buat kelas dengan you all. So saya kena tunjuk dekat you all. Okey, kalau nak buat cepat kena buat lagu ni. Kalau nak buat cepat kena buat lagu ni. Faham? Alright? You boleh buat lalu, tak ada masalah. Melainkan kalau you all pakai topi yang biasa. Topi biasa tu at least 1 hari lah. 1 hari sebelum you all kena kata kena buat dulu lah. Sebab dia cair dan kita pakai coklat bar biasa je. Dia berbeza dengan kalau kita pakai coklat premium ataupun coklat nak buat coklat ganache tu, dia berbeza. Sebab apa berbezanya? Kita pakai dairy, kita pakai susu, kita pakai whipping cream dairy tu campur dengan dark coklat compound tu. So benda tu berbeza, cara buat pun berbeza. So you kena tahulah benda tu. Saya beli tepung superfine kat bakery untuk buat pau. Boleh juga. Kalau Hong Kong pun boleh buat pau juga. Boleh. Alright. Biasa kalau orang buat pau ni ada juga lah orang buat superfine. Tapi harga pun tak. Kata you all kena kira lah. Takkanlah you all nak sama. Pakai tepung ganda dengan tepung superfine harga sama. Cannot lah. Mestilah benda tu berbeza. Tahu tak? Kalau macam kek berbeza. Kalau macam saya, kalau tepung ganda biasa, of course, contohlah RM60. Kalau pakai superfine RM70. Bezalah. Sebab apa? Sebab superfine harga dia tak sama dengan tepung gandum. Harga dia tak sama. Macam superfine harga dia RM3 lebih. Gandum kita boleh dapat dengan harga RM1.35 pun boleh, RM2.50 pun boleh. You all kena tengok benda tu. Jangan buat sama je. Aku buat tepung gandum hak tu je. No. You all bukan saya kata okey tak boleh pakai superfine. Boleh. Cuma kalau you all nak buat bisnes, you all tidak boleh nak gunakan harga dengan harga tepung gandum biasa. Tak boleh. Samalah juga you all pakai you pakai topping coklat dengan harga sekian ni. You all pakai topping premium dengan harga sama juga topping coklat. No. Mesti dia ada beza punya. Beza. Salam Lori, Kak nak tanya Kak ada beli tepung muffin mix sebelum ni tak pernah guna. Dalam tu dah ada gula ke? Untuk sukatannya macam mana ya telurnya dan sebagainya. Tepung muffin mix akan nak buat dia. Muffin mix. Muffin apa nak buat mix? Muffin saya okey, buat muffin. Saya tak pakai tepung muffin. Saya pakai tepung ganda je. Saya buat muffin, saya tak pakai tepung muffin. Saya pakai tepung ganda biasa tapi still dapat muffin juga. Kita kalau muffin ni dia nak sedap dia kena pakai susu lah, susu segar. Itu lagi sedap lah kita punya muffin ni. Kalau muffin mix ni boleh guna untuk nak buat Hokkaido pun boleh, nak buat Swiss roll pun boleh. Tapi kalau biasa orang benda tu dah ada dah tu, cuma dia nak tambah lebih sikit. Kalau macam resepi saya dia akan tambah sikit gula custard tambah sikit. Alright. Dia tulis tepung superfine atau pau. Nori bekas SQ250 pakai kukus coklat moist. Berapa gram garam masukkan adunan? Kukus coklat moist berapa gram?
Dalam 250 gram, you tengok jugalah kek Rana nak buat. Kek ke nak buat? Dia tengok juga. Adakah you all nak buat kek coklat moist topping coklat, ataupun you all nak buat coklat moist cheese meleleh, ataupun you all nak buat kek coklat indulgent macam saya tunjuk minggu yang lepas. Minggu baru ni saya tunjuk yang besar ya, minggu lepas. Tengok juga. Macam kalau macam standard dalam 70 80 lagu tu lah. Okey. Macam saya buat hari tu lebih kurang 60 tak silapnya. Dia jadi rendah sikit Tapi kalau rendah tak apa. Sebab bila rendah kita buat lebih sikit. Contohlah kalau you all buat cheese meleleh kan. Kalau kek you all rendah, you all kena buat lebih lah sikit cheese meleleh tu. Nak aku kek rendah, cheese meleleh pun sikit. Tak okey lah. Dia kena ada lah benda tu tak. Kena tahulah kek kita rendah. So cheese meleleh kena lebih sikit. Kalau contohlah you all buat kalau contohlah you all nak gunakan topping coklat biasa sikit lah. So you all buat kek lebih lah sikit. 70 80 gram okey lah. Yes, betul tu Kak. Nori cakap info yang berguna. Kalau kita guna api atas bawah kipas tu boleh ke? No. Untuk buat kek pastikan offkan kipas. Sebab apa? Sebab kipas akan menyebabkan kek kita akan jadi keras. Kita nak kek kita lembut. So, kipas tidak sesuai digunakan untuk kek. Untuk biskut, yes. Memang kena guna kipas. Tapi kalau tak ada kipas pun tak apa. Tak ada kipas pun tak apa kalau buat biskut pun. Tapi kita ada cara dia lah. Nak buat biskut ni. Buat kek tak payah pakai kipas. Tak payah. Kalau bakar kek mesti on kipas. You all boleh tengok lah. You all boleh tengok. You all, kalau contohlah you all letak kek you all kan. Kek you all yang dah masak dah. You all letak di bawah kipas. Lagu mana ke menjadi dia? You all boleh tengok deh. Kek you all letak bawah betul-betul kipas. Bawah betul-betul kipas. Lagu mana ke menjadi kek kita tu? Adakah dia jadi lembut ke? Dia jadi keras ke? Dia jadi lagu mana? Boleh tengok. Salam Nori. Waalaikumsalam. 3 loyan tu Nori jual tak? Tak jual. Yang ni bagi free je. Yang ni bagi free yang mana yang nak saya bantu you all buat kek sampai jadi. Yang nak saya grab saya punya PJJ promo untuk kali ni, you all dapat 30%. So untuk ekonomi you all dapat lebih kurang 60 jimat dia. Jimat 60 riyal mana nak cari? Apa pula loyan ni 3 lalu. Free posting pula, tak ada bayar-bayar. Tak ada bayar-bayar. Okey? So kalau kata you all jimat RM60, so you all just grab saya punya ekonomi 139. You all dapat banyak gila belajar dalam tu. You all belajar yang advance lah. Saya bagi dah advance dah. Kek coklat indulgent apa semua. You all boleh tengok balik. Saya ajar you all step by step. Saya ajar, kata saya tunjuk dekat you all secara live step by step. Minggu lepas saya buat tunjuk lain. Minggu ni sedap lagi weh. Sedap lagi. Tak kena jilat lagu mana ni? Okey? You all kalau rasa macam ruginya, it's up to you lah. You all pergi belajar coklat indulgent berapa? Orang kata kelas tu. Kelas tu hang on saja kalau coklat indulgent lebih daripada RM100 tahu tak? Itu satu hari. Saya ni 100 hari. Tu pun 1 hari pun saya tak ada lah sampai sekejap 1 hari. Saya bagi lebih kot. Saya bagi lebih. Sebab saya nak you all belajar sesuatu lagi, belajar lagi. Sebab itulah saya bagi kelonggaran. Kalau saya ni jenis straight, okey 1 hari cut. Premium tak ada pun saya cut, tahu tak? Expert tak ada pun. Tahu tak? Sebab apa? Sebab saya nak hasil dia tu. Dan kata ramai yang ekonomi sudahlah padahlah. You all kena tahu. You all kena kata kalau macam premium expert dia berbeza. Retak dia, cara saya ajar pun berbeza. Of course, saya bagi kelebihan kepada expert dulu. Expert dapat dulu. Expert dah pergi jauh dah. Nak sampai dekat destinasi. Saya baru bagi tahu dekat premium. Saya premium pula nak expert dah dapat dah benda tu. Premium baru nak dapat. Saya bagi pula dekat ekonomi. Ekonomi nampaklah berapa dah benda tu. So you all kata peluang dan pilihan tu di tangan you all. Kenapa masak
kek tak boleh guna kipas. Kipas nanti kek kita akan jadi keras. Dia tak akan jadi moist. Dia akan jadi cepat kering. Okey, betul tu Nori. PJJ lain tak sama macam PJJ yang Nori buat. Akak ada masuk PJJ lain tak sama macam PJJ Noris. Sis dah buat dah resepi muffin yang guna tepung royal muffin mix. Yang atasnya ada crumble. Memang sedap. Thank you ya resepi. Oh, yang tu Rupi Chen. Okey, resepi kek pisang Nori sedap. Kuih manis makcik buat hok bakar. Saya nak cari pisang nak buat pisang nak kuku pisang. Nak kuku sikit pisang. Oh, sedap. Hai, ya Allah. Okey, banyak info dari Nori hari ni. Thank you ya. Okey, nanti saya try buat. Try lah. Kek span dan coklat emas sebelum dekor boleh tahan berapa lama? Kek span dan coklat emas sebelum dekor boleh tahan berapa lama? Lebih kurang seminggu, 2 minggu okey lagi lah. Tapi dengan syarat you all kena pastikan wrapping betul-betul letak dalam peti. Kalau tidak, memang out. Tahu tak? So, you all kena tahu cara nak wrapping biar simpan molek. Kalau you all nak lagi lama, kena letak dalam freezer lah. Kalau dalam freezer memang dia keras. Tapi you all jangan bimbang. Bila kita dah hasilkan kek yang moist, kita keluarkan dia lebih kurang setengah jam. Setengah jam okey dah lah. Setengah jam ataupun sejam lebih kurang lah. You all keluar dalam freezer dan back to normal balik. You all jangan bimbang. Nori, semalam akak ada beritahu pasal loyang. Akak nak 4 biji. Akak dapat tak? Kalau akak dapat, macam mana nak buat pembayaran? Yang ni sebab dah habis dah kak. Kalau semalam, sebab tim saya bagi tahu dah sold out lah. Memang sold out. Yang banyak yang kena refund balik. Saya minta maaf banyak-banyak deh. Sebab saya bagi tahu dah, benda ni limited. So, kalau lambat memang tidak ada. Memang meninggal lah. So, kata kalau untuk confirmation, akak WhatsApp tim saya, klik link bawah tu, tanya dia untuk confirmation. Nama saya ada tak? Kalau ada, okey, saya nak buat payment. Kalau tak ada, memang tak ada lah. Saya tak dapat nak membantu. Okey? Sambil tengoklah Nori sambil buat kek marble. Wow. Sambil belakang tu. Nori, tepung kado yang kat kedai bakery berbeza ke yang ada jual kat kedai biasa? Kat kedai bakery, kalau kat kedai bakery dia jual rose ke, cak rose apa semua okey je, boleh je. Macam kat saya ni ada jual cak rose, cak saur. Dia asalkan nama dia tepung gandum, sama je. Cuma brand dia je tak sama. Kalau macam kat kedai bakery, setengah dia beli seguning. Bila seguning ni Sapri nak beli banyak-banyak gitu seguninya. Orang beli sekali gitu je 500 gram. So dia akan packing tu. Benda tu sama je, tepung gandum juga. Cuma hak tu yang bertimbang. Cuma hak tu daripada guning. Hak ni yang packaging siap-siap dah. Cuma brand yang berbeza. Buat sama je. Asalkan nama dia tepung gandum. Alright? Okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih semua yang luangkan masa dengan saya, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Okey, morning Kak Nori, kek vanilla spami tak letak topi dulu, tapi buat dulu masuk freezer. Bila nak jual baru letak topi. Okey kan? Okey. Okey je. Alright, tak sabar nak tunggu loyal 7 kali 3 kali 3 sampai. Thank you Noris and team. Okey. Buat. Kita kata nanti kita kata bermain dengan macam mana kita nak buat benda tu biar kata orang beli bukan beli sok, orang akan beli 2, orang beli 3. So macam mana nak buat? Itu minggu depan saya akan ajar dalam premium deh. Yang tu minggu depan saya akan ajar macam mana kita buat benda tu. Okey, bila kita kira dah satu, saya akan selitkanlah untuk minggu depan cara pengiraan tu, dan saya akan tunjuk dekat you all ataupun saya akan explain dekat you all. Okey, macam mana nak buat supaya bukan satu orang beli, orang akan beli 2, 3. So macam mana kita nak buat untuk kita nak buat set combo. Alright, untuk minggu depan yang tu dalam premium dia saya akan ajar you all. InsyaAllah saya akan ajar you all banyak benda yang saya akan ajar dekat you all supaya you all dapat belajar something yang baru yang boleh you all. Contohlah hari ni you all patut jual 5 biji. Tetapi bila set combo you all hanya jual 2 set saja. Daripada 5 biji you all kena jual 2 set saja. You all pilih yang mana? Kalau macam saya, of course saya nak jual untuk 2 set saja. Saya tak nak jual untuk 5 sebab banyak 5. So saya akan jual untuk 2 set. Macam mana nak buat benda ni? So yang ni saya akan explain dia dalam grup premium yang depan.
Alright. So, okay lah, saya undur diri dulu. Terima kasih semua. Siapa yang nak dibantu, siapa yang nak, saya guide you all. Buat sampai jadi. Tak buat selagi itulah saya akan ajar you all. Buat sampai jadi. InsyaAllah, apa ilmu yang saya share dekat you all, bermanfaat dekat you all. Dan buatlah sehabis mungkin. Okay, so buat tindakan. Sebab tindakan lah yang akan menentukan arah tuju kita dan bisnes kita. Alright. So, yang baik itu, yang sempurna datang daripada Allah SWT. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, saya mohon maaf. InsyaAllah apa yang kurang, saya dan juga tim saya cuba buat sehabis baik untuk you all. Dan cuba buat yang terbaik untuk you all juga. InsyaAllah benda ni berkekalan sampai bila-bila. Okay, nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.